Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Berikan kami hati-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh merindukan jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan oleh Engkau. 主求你让我们有一个渴慕的心，来想念那人失落的灵魂。 Berikan kami tangan-Mu, kaki-Mu, mata-Mu melihat bahwa tuaian besar ada di sekeliling kami. 求你让我们的眼，好像你的眼睛、手脚，可以看到到处都是可以收获的灵魂。 Kami rindu Engkau memakai setiap kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. 我们希望你可以让我们成为你的工具来传扬。 Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mohon Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. 就是我们要听你的话语，求你让我们每个人说话， Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. 好让我们不单单只是听，乃是我们可以实行你的话语。 Kami mohon Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam hati setiap kami. 求你帮助我们，让你的灵在我们心中工作，让我们可以明白你的话语。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉主名求的， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat 弟兄姐 sekalian. 妹，请坐。 Setelah di sepanjang bulan September ini kita akan merenungkan tema tentang misi penginjilan. 弟兄姐妹，这个9月份的时候，我们要讨论的就关于差遣的事件。 Dan hari ini kita akan memulainya dengan penginjilan di dalam keluarga kita. 就是我们今天开始，就是我们在家庭中来传扬神的话语。 Mari kita membuka Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. 我们来翻开圣经，马太福音第28章19到20节。 Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 我们马太福音第28章第19到20节，弟兄姐妹找到了，我们来同声来念。 Mari kita membacanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，教导他们遵守我吩咐你们做的一切。记住，我必常与你们同在，一直到世界的末了。 Bagian berikutnya adalah dari Injil Lukas pasal 8 ayat 39. Injil Lukas pasal 8 ayat 39, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. 路加福音8章第39节，你回家吧，把上帝为你所行的奇事告诉别人，他就回去走遍全城，四处传扬耶稣为他所行的奇事。 Bagian berikutnya yang ketiga dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam tubuhmu, di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 提摩太后书第1章第5节，我记得你那真诚无伪的心性，你外祖母罗伊和你母亲尤尼基首先有了这信心，我深信你也有。 Ya, saudara, kalau bicara tentang penginjilan, 弟兄姐妹，如果我们讲到传福音， saudara, umumnya kita langsung terpikir ini tugasnya siapa ya? 我们常常第一个的想法是，这个是谁的任务？ Saudara, tidak sedikit orang Kristen memikirkan bahwa penginjilan adalah tugas daripada para rohaniwan, ini pendeta dan penginjil. 弟兄姐妹，很多人想，如果讲到传福音，一定想到是神的妇人或是侍奉的人。 Ya, karena mereka adalah orang-orang yang memang khusus sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi rohaniwan, ya maka mereka harus menginjili. 所以，因为上帝已经呼召他们成为他的仆人，所以就是他们的工作来传福音。 Lalu tugas siapa lagi? 还有是谁的责任呢？ Tugas majelis, tugas pengurus bidang pekabaran Injil. 就是这是那些部门在传福音的工作上的。
Maka waktu kemudian rohaniwan mengajak beberapa jemaat untuk menjadi pengurus pekabaran Injil, banyak yang nolak. 所以当这次邀请他们的时候，成为传福音的团队的时候，大家都不要参与， Karena mereka merasa langsung disuruh penginjilan terus. 因为他们觉得他们被的任务就是要传福音。 Nah, saudara, saya rasa ada pemahaman yang keliru di dalam bagian ini. 弟兄姐妹，这个有错误的观点。 Saudara, penginjilan bukan hanya dikerjakan oleh hamba Tuhan, majelis, pengurus bidang pekabaran Injil, tetapi seharusnya ada dikerjakan oleh semua orang percaya. 弟兄姐妹，传福音的任务不单单只是牧师，这是还是在传福音的团队的人，乃是所有信靠主的人的责任。 Seringkali juga orang terjebak bahwa penginjilan adalah sebuah program. 很多人也是这样子说，其实传福音也是有程序的。 Maka program apa yang dilakukan untuk penginjilan? Mission trip. 所以我们要有这样的程序是怎么样的呢？乃是到处去宣扬。 Nah, biasanya kalau udah ngomongin mission trip itu pasti bukan di daerah yang dekat-dekat, saudara. 当我们讲到我们去宣扬队的时候，常常向往的就是那些比较偏僻的地方。 Maka lanjut ke pertanyaan berikutnya, di mana? 接下来我要问的是，在哪里传福音呢？ Maka mulailah para pengurus dan kemudian memikirkan tempatnya di mana. Kalau bisa yang jauh, penuh dengan tantangan, medannya begitu berat. 所以当讲到宣传队的时候，大家的想法就是要到很遥远的地方，就是那些很难达到的地方。 Maka pada waktu kemudian di-sharingkan, lalu kemudian banyak orang tergerak untuk ikut penginjilan. 所以当我们呼召的时候，就很多人受感动要参与。 Apalagi tim survei mengatakan, wah kita ke sana itu 5 jam melalui darat, dari darat kita masih naik sampan lagi 3 jam, baru bisa penginjilan. Wah orang makin, wah ini baru namanya penginjilan. 他们已经去探讨第一次的时候，就说我们要坐5个小时的汽车，过后还要坐3个小时的小船，大家都受感动要参与。 Saudara, pemahaman ini juga keliru, saudara. 弟兄们，只是也是错误的观点。 Karena penginjilan bukan bicara tentang program, bukan bicara tentang tempat yang jauh, saudara. 弟兄姐妹，其实如果传福音，不是要找很远的地方，不是有很大的程序， Saudara, Tuhan mengutus kita ke ujung dunia. 就是上帝差遣我们到世界的尾端。 Saudara, di mana sih ujung dunia? 世界的尾端是在哪里呢？ Kita kan tahu dunia itu bulat ya. 我们知道地球是圆的， Jadi ujung dunia di mana, saudara? 所以地球的地极是在哪里呢？ Kalau saudara jalan terus dari posisi kita ke barat terus jalan terus, ujungnya kita akan ketemu di titik yang sama nggak? 我们如果从这个地方开始，我们一直跑往西跑，跑到最后点，我们是否还会回到这个地方呢？ Jadi ujung dunia di mana, saudara? 所以到地极是在哪里呢？ Ujung dunia adalah di mana saudara dan saya hari ini berdiri menapakkan kaki, itulah ujung dunia. 其实地极就是我们站在那里，就那个地方就是我们的地极。 Kalau besok saudara menapakkan kaki di Eropa, ya itulah ujung dunia buat kita. 世界的末了是，如果你在欧洲的话，就是在欧洲那个地方。 Saudara, penginjilan bukan hanya bicara tentang tempat yang jauh, tetapi bicara tentang tempat yang terdekat dengan kita. 其实不是讲多远的地方，乃是我们在那里，那个地方就是我们的世界未了。 Banyak orang juga berpikir saya belum bisa penginjilan karena saya belum tahu teknik-teknik tertentu. 有的弟兄讲，我不知道怎么样传福音，所以不能够传福音。 Saudara, saya berkata, saudara, teknik apapun yang saudara pelajari, kalau kita nggak punya kerinduan menginjili, nggak akan ada gunanya. Setuju? 弟兄姐妹，如果你有很多方法可以传福音，但是你没有那个渴望的心来传福音，那是等于零。 Orang bisa tahu teknik merawat anak dari A sampai Z, tapi kalau nggak punya hati merawat anak, percuma. Betul? 如果你有很多的方法可以怎么样抚养孩子，但是你没有那个抚养孩子的心，那也是没用的。 Saudara, maka penginjilan itu dimulai daripada kerinduan hati kita hari ini. 弟兄姐妹，我们传福音，第一个就是我们从我们心里发出来的，很向往、渴望要传福音。 Adakah kita rindu untuk menginjili, memberitakan kasih karunia Tuhan kepada banyak orang? 我们很渴望可以传很多福音给所有的人。 Maka saudara, kalau kita membaca tadi Injil Matius, Tuhan Yesus memberikan perintah yang sangat besar bagi kita. 弟兄姐妹，当时我们读到马太福音的时候，在这里主耶稣给我很大的使命， Yesus memberikan amanat agung, the Great Commission. 就是上帝给我最伟大的使命。
Amanat agung ini adalah sebuah perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. 这个很伟大的使命是不能够来讨价还价的， Sebuah perintah yang tidak boleh ditunda-tunda. 就是不能够再延迟的。 Saudara, perintah ini mesti dijalankan. 所以这个必须要我们每个人所行。 Tetapi berapa banyak kita menyadari bahwa perintah ini menjadi penting dalam hidup kita. 但是我们在座的弟兄姐妹有几个人觉得这个是很重要呢？ Bukankah perintah ini seringkali kita abaikan? 常常我们就忽略了。 Satu kali ada seorang bos punya rumah yang sangat besar. 弟兄姐妹有一个弟兄，他的家里很大， Lalu bosnya bilang, saya mau pergi jalan-jalan keliling Eropa. 所以他就告诉他的仆人说，他要到欧洲去跑跑。 Saya pergi selama kurang lebih sebulan. 我要到那边去，差不多1个月。 Selama saya pergi, tolong itu di atas atap rumah ada bolong kecil. 他就告诉他的工人说，在上面有一个小洞， Mumpung belum musim hujan, tolong diperbaiki. 这个还没有下雨季，所以你要快快把它。 Supaya pada waktu saya balik nanti pas musim hujan datang, rumah nggak kebocoran. 当我回来的时候，已经开始雨季了，那么我们就没有淋雨。 Maka semua pelayan berkata, siap Pak, kami akan kerjakan. 所以的佣人说 ：“OK， 我们一定要立刻。” Nah, saudara, singkat cerita bosnya ini pergi. 所以这个主人就去了。 Saudara, karena para pelayan-pelayannya ini sangat rindu ingin memberikan yang terbaik kepada bosnya. 因为所有的佣人都觉得要给最好的给他的， Tiap hari rumah yang besar itu disapu, dipel, dijaga kebersihannya. 所以他们就很勤劳，都每一天都来收拾家里，很勤勤切切。 Rumput yang ada di halaman rumah baru tumbuh dikit, dipotong, dibabat, semua tumbuhan dipangkas dengan rapi. 所以他的草原也是，只是一点点就把它砍了，而且做得很勤切很整。 Sampai akhirnya si bos pulang kembali. 到了最后，他的主人回来了， Wah, bosnya pulang balik, lihat rumahnya kondisinya persis sama seperti sebelum dia pergi. 哇，他的主人看到他这个家里的情况，就好像当他离开一样， Lalu bosnya tanya, 他就这样子的问： bocor yang di atap udah dibenerin belum? 上面所漏水的地方开始整顿了吗？ Lalu pelayan, waduh kita lupa. 哎呀，我们忘了。 Semua ditata dengan rapi, semua dikerjain, tapi lupa perintahnya bos yang satu itu. 所以一切我们都做得很亲切、很干净，就是主人所命令的，然后把它遗忘了。 Nah, saudara, saya khawatir jangan-jangan banyak orang Kristen seperti itu. 我很觉得有的时候很多 Kita lupa, 忘记了这一点， kita melupakan perintah Tuhan yang penting ini. 我们忘记主耶稣给我们这个很大的使命。 Saudara, pekabaran Injil bukan hanya untuk suku tertentu, golongan tertentu, negara tertentu, saudara. 弟兄姐妹们，传福音不是为了某种种族、某种国家， Saudara, berita Injil itu cakupannya begitu luas sekali. 就我们传福音的范围很宽阔。 Maka Tuhan menyuruh kita untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku. 所以主耶稣让我们去，让所有的人都信靠他。 Ya, sebabnya saudara, kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita beribadah, kita menjadi orang percaya, itu karena ada orang-orang yang pergi dari tempat mereka memberitakan kabar kasih karunia Tuhan kepada kita. 今天我们可以信主，可以来到这里，因为也有人去传福音给我们听。 Injil bagi segala bangsa. 这个福音是给所有世界一切的人的， Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam amanatnya yang agung itu. 所以这是最大的使命。 Dan perintah ini bukan hanya ditujukan kepada 12 murid saja yang mendengar. 这个这个诫命不单单只是给12个的门徒罢了， Tapi perintah ini juga harus dikerjakan oleh semua orang percaya yang menjadi murid Kristus. 所以这些侍奉是给我们每一个信靠主的人的。 Maka kalau kita mengaku diri kita adalah murid Kristus, seharusnya perintah ini adalah perintah yang kita juga jalankan. 当我们承认自己是神的儿女的话，那么我们必须行这个任务。 Tetapi perintah ini seringkali menjadi perintah yang kita abaikan. 但是这个命令常常给我们忽略了。 Maka kalau kita tadi membaca saudara di dalam bagian kedua firman Tuhan yang kita baca mengisahkan tentang seorang yang baru saja disembuhkan dari keterikatan terhadap kuasa kegelapan. 当我们读到第2节的经文的时候，那是告诉我们，当一个人常从病痛当中痊愈了。 Saudara, saking bahagianya orang ini, dia berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan boleh enggak saya mengiringi engkau, mendampingi engkau, melayani ke kota-kota lain.
就这样高兴的就告诉主耶稣说：“我可以陪伴你到处去传扬福音吗？” Dia langsung memberi dirinya untuk menjadi seorang misionaris, mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pimpin. 他立刻就把自己献上，愿意跟随主，到处去宣扬神的。 Saudara, menarik sekali Tuhan Yesus menjawab kepada orang ini, pulanglah. 但是主耶稣立刻的回答道：“你回去吧， Pulang ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah ke atas kamu. 你回去吧，把上帝为你所行的奇事告诉别人。” Saudara, penginjilan bukan hanya bicara tentang tempat yang jauh, saudara. 弟兄姐妹，传福音不需要到很远的地方去， Tapi bagaimana dengan keluarga kita? 乃是我们看到我们家庭又如何呢？ Pernah nggak kita pulang ke rumah kita menceritakan segala sesuatu yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita? 是否我们回到家里的时候，我们愿意讲主耶稣在我们身上所行的一切来告诉他们吗？ Jangan saudara, kita pulang ke rumah yang cerita adalah keluhan-keluhan ya. 乃是我们回到家里就讲到我们的一些的束缚。 Saudara, menarik sekali kemudian Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius. 所以保罗这样子的写这个书信给提摩太。 Di dalam suratnya kemudian Paulus berkata, aku ingat akan iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. 就是我记得你那真诚无伪的信心，你外祖母罗伊和你母亲尤尼基首先有了这信心，我相信你也有。 Menarik sekali kemudian Paulus berkata, Timotius, hari ini kamu menjadi orang percaya itu karena mamamu menghidupi firman itu, nenekmu juga memberitakan firman itu kepada kamu sehingga kamu hari ini mengenal Kristus. 所以保罗就这样子告诉提摩太说，因为你的婆婆在她生活上行出这个信心，你的母亲也行了这个信心，所以在你身上已经拥有了这生性的信心。 Saudara, apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang nenek, seorang mama kepada anak perempuannya atau kepada cucu perempuannya? 所以一个婆婆、一个妈妈所行的一切给她的孙子， Yaitu mewariskan iman. 最重要的就是她已经传了这个信心给她的孙女们。 Kita membagikan kebenaran firman Tuhan itu kepada anak keluarga kita. 我们把这个福音传给了我们孩子们。 Tetapi sayang sekali saudara, beribu sayang, banyak hari ini keluarga Kristen justru banyak kehilangan anak-anak yang kemudian mereka tidak mau percaya kepada Kristus. 就是有的时候，很多时候，一个基督徒的家庭没有真的传这个福音给他们下一代。 Karena sejujurnya saudara, kita sudah melupakan perintah amanat agung ini dalam hidup kita. 因为我们忘记了这个最大的使命， The Great Commission menjadi the Great Omission. 就是最大的使命变成了最大的束缚。 Amanat agung Tuhan menjadi sebuah pengabaian besar yang terjadi. 最大的使命变成最大的束缚。 Apa yang hilang? 所失去的是什么呢？ Ada huruf C di situ yang hilang. 就是它里面的 C 的字不见了。 Commission memberitakan kabar-kabar Tuhan, tapi omission pengabaian. Ada huruf C yang hilang di sana, saudara. 这个 C 一不见了，就是传福音变成一个束缚了。 Nah, saat ini saya ingin membagikan 4C supaya kita dapatkan kembali, jangan sampai menjadi omission tapi menjadi commission. 所以我这个时候要教导你有一个4个 C， 我们最主要是要传福音，不要变成了束缚了这一点。 C yang pertama, 第一个 C 呢， Christ. 就是基督。 Saudara, mari kita sadari betul bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. 我们每个人都体会到，我们的得救是在基督里面， Di luar Kristus tidak ada keselamatan. 在基督以外根本没有。 Firman Tuhan dengan sangat jelas menyampaikan kepada kita 圣经很清楚的告诉我们， bahwa hanya melalui Kristuslah setiap kita dapat diselamatkan daripada kematian yang kekal. 所以我们每个人都是因着基督的缘故，所以我们能得胜了这个永恒的。 Karena Allah mengutus putranya yang tunggal bukan untuk menghakimi dunia tetapi menyelamatkan melaluinya. 上帝差遣他的儿子来到世间，不是要来惩罚世人，乃是要拯救世人。 Terus kalau hari ini kita menjadi orang-orang yang mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, itu semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. 现在我们有机会认识主，成为主的，因为这是主的恩典。 Kristus mengorbankan dirinya buat saudara dan saya supaya kita tidak mati binasa.
基督已经为我们受死在十字架上，为我们牺牲了，好让我们不在这里灭亡。 Saudara, kalau kita menyadari ini, maka saudara di luar Kristus tidak ada keselamatan. 所以我们必须要体会，在主基督以外没有拯救。 Maka waktu kita melihat anggota keluarga kita, sudahkah mereka mengenal Kristus? 当我们看我们兄弟姐妹的时候，我们要体会到是否他们已经认识主。 Kalau mereka belum mengenal Kristus, maka berarti belum ada keselamatan di dalam diri mereka. 如果他们不认识主，他们还没有得救。 Saudara, betapa mengerikan kematian kekal itu. 弟兄姐妹，我们看到永恒的死亡是多么的可怕。 Kalau kematian kekal itu tidak mengerikan, Tuhan tidak perlu datang dari surga ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan kita. 永恒的死亡如果不可怕的话，我们的基督不需要来到世间来拯救我们。 Maka biarlah Kristus bukan hanya menjadi milik kita, tetapi kita juga mau memberitakan Kristus kepada orang lain, khususnya keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. 基督不要单单只属于我，乃是我们要传着福音，让他传扬到别人，别人更多可以得救。 C yang kedua, 第二个 C compassion, 就同情心， belas kasih. 充满着同情的心。 Saudara, pada waktu Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang mengikuti dia, maka dikatakan firman Tuhan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. 当主耶稣基督看到这样做的来跟随着他的时候，他当时溢出了同情的心。 Saudara, Tuhan Yesus melihat mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala, yang begitu kelelahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. 所以说，看到我们就好像世上的羊群，没有一个牧人来牧养他们。 Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka, bukan hanya untuk memenuhi akan kebutuhan fisik mereka, tetapi kekosongan di dalam jiwa mereka. 主耶稣同情他们，不单单只是看到他们肉体需要的，乃是他们心灵所空虚的一切。 Yesus melihat mereka seperti jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, dan hanya Dialah yang mampu menyelamatkan mereka. 他看到他们走向灭亡的道路，只有他可以拯救他们。 Saudara, compassion ini harus dimiliki oleh kita semua orang percaya. 所以，这个同情的心是我们信徒们必须拥有的。 Kalau kita tidak memiliki ini, maka ketika kita berjumpa dengan anggota keluarga kita, kita tidak pernah punya perasaan untuk menolong mereka mengenal Kristus. 当我们没有同情心的时候，我们见到我们家的人，我们就没有这个真有这个想法要带领他们到主。 Kita tahu mereka sedang berjalan menuju kebinasaan, tetapi kita tidak mau memberitahukan tentang hal itu. 我们看到他们走向灭亡的道路，但我们没有心来帮助他们。 Saudara, ada nggak compassion di dalam diri kita? 是我们每个人拥有这个同情的心吗？ C yang ketiga, 第三个 J， care, 关心， peduli. 就是我们要关心别人。 Saudara, ada nggak kita peduli dengan anggota keluarga kita hari ini? 是否每个人都关心我们家里的人吗？ Beberapa waktu yang lalu ada sebuah film yang menarik dari Thailand ini, saudara. 不久前有一部戏是从泰国来的， Bagaimana menghasilkan jutaan sebelum nenek meninggal? 他如何能够得到很多钱，在他的婆婆还没有去世之前。 Ini kisah tentang cucu yang kurang ajar sebenarnya ya. 就是讲到一个没有孝心的孙子， Dia pengen cara pintas, cepat kaya, cepat dapat duit tanpa bekerja. 他希望自己可以不用做很大的功夫，可以得到更多的钱。 Maka dia mulai deketin neneknya yang sudah tua dan renta yang punya rumah, saudara. 就当时他接近他的婆婆，那个时候他婆婆拥有一个家。 Nah, saudara, dia berharap, saudara, ketika dia kemudian merawat neneknya yang sudah tua renta dan sakit ini, ya harapannya ya namanya masuk di dalam surat warisan gitu. 他就讲他在他的婆婆晚年的时候就照顾她，希望在他的这个遗产当中有他的名字。 Awal-awal waktu dia deketin, neneknya bilang, saya tahu kamu tuh datang cuma pengen sesuatu dari saya. 他的婆婆就这样子的说我知道你接近我一定有所需要的。 Enggak. Dia coba pura-pura, ya dia coba tahan-tahan, ikut terus kegiatan neneknya. Ya. 当时他就说没有，他就慢慢的陪伴他的婆婆。 Nah, saudara, tapi film ini ujungnya sangat indah sekali. 但是这个片子的尾端很好。 Setelah si nenek meninggal, dia sadar bahwa bukan karena hartanya dia ingin dekat si nenek. 到了最后
婆婆去世的时候，她才想到，她才体会到，她根本不是为了她的钱财来接近她的婆婆， Tetapi betapa berharganya kehadiran si nenek itu di dalam perjalanan hidup dia. 乃是在她的婆婆的一生当中，在她身上可以得到起到很多东西。 Nah, saudara, saya tidak tahu yang membuat film ini siapa, apakah dia Kristen atau bukan. Tetapi film ini menjadi tamparan besar bagi orang-orang hari ini. 这个片我不知道是他的背影的人是基督徒还是不是，但是这个片让很多人觉得被感， Ada banyak orang hari ini memperhatikan keluarganya karena ada maunya. 很多人照顾他的家人，因为有所向往的。 Tapi kalau tidak ada yang dimiliki oleh anggota keluarga yang dia perhatikan, gak bakal dideketin. 如果没有一种东西可以吸引他的话，他就不去接近了。 Di jalan pun ketemu pura-pura gak kenal. 在路上就看见的时候，也是好像不认识一样。 Nah, saudara, saya berharap tidak ada yang demikian di dalam jemaat saat ini. 我希望在我们教会当中没有这样子 Kalau ada yang sampai demikian, saudara, kita malu sekali. 如果真的有这样的事情的话，我们觉得很害 Karena 怕， kita sudah menerima kasih Kristus yang begitu besar. 因为我们已经得到上帝给我们这么大的伟大的基督 Mengapa 的 kita 爱。 tidak mau peduli kepada anggota keluarga kita? 为什么我们不要关心我们的家人？ Saudara, bukankah mereka pun masih adalah keluarga dengan kita? 他们还是我们的家人。 Mengapa kita tega dan membiarkan mereka berjalan di dalam kesulitan, di dalam pergumulan mereka sendiri? 为什么我们人性能够不在乎他们，让我们走向灭亡的道路？ Secara khusus di dalam terkait dengan keselamatannya. 特别在这个拯救的道路 Mau 当中， nggak kita peduli kepada mereka? 我们是否要在乎他们、关心他们吗？ Bukan karena ada maunya, saudara. 不是因为我们向往一些， Tapi karena dari hati yang tulus kita mau kemudian berbagi dengan mereka. 乃是我们从我们心里发出来，愿意帮助、愿意传。 Sehingga kehidupan 爱护他们 kita boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain secara khusus keluarga kita. 所以我们的一生当中，特别为我们家人，还是我们其他的人都有用处。 Maka mereka bisa melihat bahwa hidup kita berubah sebelum percaya Yesus dengan sesudah percaya Yesus. 他们可以看到，在还没有信主之前，但信主过后有很大的区别。 Sudah percaya Yesus, hidup kita diubahkan, kita lebih peduli dengan keluarga kita. 我们已经信主过后，我们就比较关心我们的家人。 Kita tidak melewatkan sedikit pun acara-acara keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar, untuk berjumpa, memperhatikan mereka. 我们在小事或是大的事件，我们就很向往可以在他们见到他们，与他们积极在一起。 Kita yang masih memiliki orang tua, adakah kita sering-sering kemudian menghubungi mereka, menjumpai mereka, berbicara dengan mereka di masa tua mereka? 在我们的父母已经年老的时候，是我们希望我们多一点时间，可以联系他们，可以跟他们有沟通。 Adakah kita juga kemudian menghubungi anak-anak kita yang jauh daripada kita? 是我们也是跟我们的孩子们比较远的，我们常常有跟他们联络吗？ Saudara, mari kita mulai kepedulian ini. 希望我们每个人开始这样子的关怀 Saya。peduli karena Kristus sudah lebih dulu peduli kepada saya. 我关怀他们，因为上帝已经关心了我。 C yang terakhir, 最后一个 J conversation. 就是对话。 Saudara, banyak orang hari ini menghindari percakapan-percakapan rohani. 弟兄姐妹，现今的人常常不要讲到福音。 Ya, Musa belum ngomongin rohani, baru mau ngomong sedikit aja. Udah ya, kita kumpul keluarga nggak boleh ngomongin soal agama dan lain-lain ya, biar nggak ribut, biar keluarga kita nggak pecah. 当我们要讲到福音刚刚开口的时候，就有人说我们这个是家人聚会，所以不要讲到宗教，也不要讲伤彼此的和气。 Saudara, percakapan yang saya maksud ini bukan percakapan debat-debat teologis, debat-debat tentang agama yang kemudian pada akhirnya merusak kerukunan dan kesatuan di dalam keluarga. 弟兄姐妹，在这里讲到福音的时候，我不是叫我们必须要跟别人辩论怎么样，谁的宗教才是对，谁是错，变成我们家庭变不和睦。 Tapi percakapan di sini adalah percakapan tentang perjalanan rohani saudara bersama dengan Tuhan yang kemudian saudara bisa bagikan kepada anggota keluarga kita. 但是我们要交谈的就是我们要告诉大家，神在我身上当中所做的工作功的大为，神让我在我生活上可以见证神。 Saudara, pada waktu kita melakukan percakapan ini tidak akan ada yang berani menolak kita, bukan? 当我们做这样子的见证的时候，根本没有人要抵抗你的话语。 Sebagai contoh, pada waktu kemudian saudara jatuh sakit, kemudian keluarga datang membesuk saudara.
当你病痛的时候，有家人来探访你的 Dan saudara menceritakan tentang sakit saudara, saudara melihat dan saudara menyampaikan bahwa bersyukur dengan sakit ini saya melihat cara Tuhan bekerja, bisa bertemu dengan dokter yang tepat, bisa didiagnosa dengan tepat, mendapatkan pengobatan yang tepat. Puji Tuhan. 当我们家人来的时候，我们告诉他们，我很感谢神有这一次的生病，可以接到好的医院，找的医生，找好的断疗，好的治疗，这样子的要感谢神这样子的见证。 Saudara, waktu saudara cerita gitu nggak mungkin saudara yang datang udah nggak usah ngomongin Tuhan, nggak usah ngomongin Tuhan, nanti merusak hubungan kita. Nggak mungkin, saudara, betul? 当你做这样子的见证的时候，你的家人一定会说：不要再讲上帝，不要讲的伤我们的和气，根本他们不可能这样子， Karena ini memang pengalaman pribadi saudara. 因为这个是我们自己的经历。 Karena itu memang perjalanan yang saudara lewati dan Tuhan berkarya melalui hidup saudara. 呀，这是我们的人生所经历的，就是上帝在我们身上所动的工。 Terus setiap malam saya suka berbicara dengan anak-anak saya. 晚上的时候，我常常跟我 Belum 的 mereka 孩子 tidur, 讲话 kami ngobrol-ngobrol. 在还没睡觉之前，我就这样子的讲， Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mereka. 他们有很多的问题，这样子的问。 Nah, saya seringkali juga bercerita tentang masa lalu saya. 我常常也告诉他们我们以前的经历。 Nah, biasanya kalau udah mulai menceritakan masa lalu udah tua ya. 当我们讲到以前的经历，那可以证明我们已经老了。 Kalau yang ngomongin masa depan tuh masih muda. Saya nanti pengen gini. Tapi yang ngomongin dulu, itu biasanya udah tua, saudara. 就我们 Ya. 讲到我们以后要做什么，那个是年轻人，但是我们就讲起以前的话，那么是老人。 Saudara, waktu saya cerita, saya bilang dulu Dedi dibesarkan kurang beruntung. 当时我告诉孩子们，以前我小的时候就不是在一个很幸福的家庭。 Kakek nenek kamu bukan orang yang punya banyak harta. 你的公公婆婆不是一个有钱人， Tapi Dedi bersyukur bahwa penyertaan Tuhan melewati hari-hari itu nyata sekali. 但是爸爸一生当中看到上帝的作为真的显现了。 Bahkan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan yang di situ membuat Dedi melihat, wow, luar biasa sekali Tuhan. 有看到上帝的作为这么的大，所以我觉得很感谢神。 Saudara, waktu saya cerita gitu nggak mungkin anak saya berespon, nggak mungkin ya anak saya berespon, masa, nggak begitu saudara. 我的孩子，我想他一定不可能真的发生这样的事件吗？他一定不这样子。 Nggak mungkin dia bilang centemang, nggak mungkin saudara. Apakah benar？不可能这样子的说。 Pasti dia bilang, oh iya. Saya lanjutkan cerita saya saudara. 就这样子的，哇，这么一直很高兴，所以我就继续的说。 Saudara, percakapan yang sederhana itu kemudian bisa membagikan kebenaran firman Injil Kristus kepada keluarga kita. 这样子的交谈，这样的谈话，真的可以显现到可以传神的话语，神的话。 Maukah saudara dan saya memulai dengan hati yang sungguh-sungguh peduli kepada keluarga kita. 弟兄姐妹，你们希望吗？让自己可以关心我们的家人， Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神祝福我们。 Kita berdoa. 我们低头祷告， Tolong kami Tuhan. 主求你帮助我们。 Kami lemah dan terbatas. 我们真的很软弱，也无能力。 Kami rindu kami menjadi alat di tangan-Mu. 我们愿意成为的器皿， Supaya kami boleh memberitakan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. 让我们在一生所领会到的，我们可以传扬出去。 Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang sejati secara khusus di tengah keluarga kami. 我们可以成为你美好的见证，特别在我们家人当中。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主名求的， Amin. Amen